Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat boleh buka muka surat yang mula pada baris yang ke 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 daripada bawah. Daripada bawah 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikehendaki. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Apa baik, alhamdulillah. Buka muka surat awal, mula-mula muka surat 1, iaitu baris yang ke-7 daripada bawah dan baris ke-8. Dalam kurungan tu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab, iaitu Syekh Abdullah. Dia kata apa? Dan dikehendaki dengan tasdik. Apa dia tasdik itu? Iaitu tasdik betul hati. Betul hati tu qabul, benar, lurus, qabul, benar hati, betul hati. Artinya, arti betul hati, terima hati dengan bersungguh-sungguh. Hati kita terima sungguh-sungguh di atas perintah Allah. Maksudnya begitu. Terima bersungguh-sungguh itu akan apa? Akan segala yang tersebut itu, yang disebutkan atas, iaitu disebutkan oleh Allah dalam Quran, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Akan apa? Akan segala yang tersebut itu, supaya keluarlah dengan dia tasdik segala kafir yang baginya orang. Jadi kita nak keluarkan sifat manik, tasdik ni, iaitu di sini sifat manik. Sifat manik. Apa makna sifat manik? Sifat manik ni sifat kufur. Sifat orang yang tak bersyukur dengan Allah. Sifat orang yang tak bersyukur akan rezeki. Sifat orang yang sentiasa membesarkan diri. Ini orang panggil sifat-sifat tasdik. Tapi khususnya di sini ialah sifat-sifat syirik kepada Allah. Iaitu tidak yakin akan ketentuan Allah. Sebab itulah tak dapat tidak, mestilah masuk kepada al-ilmu bita'alum. Masuk kepada kita menuntut ilmu. Sebab tu orang yang berjaya, orang yang mempunyai ilmu. Orang yang berjaya, orang yang bersabar. Orang yang berjaya, orang yang mujahadah. Apa maksud mujahadah? Berpayah-payah. Orang yang berjaya, orang kena istiqamah. Orang yang berjaya, orang kena ada sifat hormat kepada guru. Barulah sampai kepada dia, keluar daripada tasdik, iaitu sifat manik. Segala kafir yang baginya bagi orang yang sifat tasdik itulah. Dan bahawasanya makna Islam, ada nak masuk makna Islam. Yang tadi kita cerita tentang iman. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak. Makna Islam pada syarak iaitu menjunjung akan barang yang didatangkan akan dia itu barang oleh Rasulullah SAW. Menjunjung, menerima. Nak junjung kita terima, pegang. Itu masuk menjunjung. Maksud menjunjungnya di situ begitu.
Maknanya Islam pada syarak. Syarak ni maksudnya apa? Syarak ni maksudnya undang-undang Islam lah. Untuk panggil syarak. Undang. Macam undang-undang jalan raya. Ini orang panggil undang-undang Islam. Dalam Islam pun dia ada undang-undang dia. Lampu merah tak ada jalan kan. Dalam Islam ni begitu juga. Bukan undang-undang dunia saja. Kita Mami, kita undang-undang jalan raya kita apa pula. Lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, lampu kuning kita berjaga-jaga. Sama juga undang-undang Islam. Sebab tu syarak ni panggil undang-undang Islam. Ada yang patut kita boleh buat, ada yang patut kita tak boleh buat. Ini orang panggil syarak. Maknanya Islam iaitu pada syarak, pada undang-undang dia, iaitu menjunjung akan barang yang didatangkan akan itu barang oleh Rasul. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, kita kena junjung, kita kena terima, kita kena mengikut undang-undang. Pasal pula ni. Kena ikut junjungan tu. Barang yang didatangkan akan itu barang oleh Rasul, kena ikut daripada segala pekerjaan. Wujud saya ingat ada hantu duduk. Jadi takut hantu ke? Apa saja pekerjaan kita tu, kena junjung, kena ikut. Iaitu pekerjaan apa kat sini? Pekerjaan utama. Iaitu seperti sembahyang, kena ikut Waktu sembahyang subuh. Waktu sembahyang zuhur, takut juga. Dekat London ada ke hantu? Jadi contohnya balik syarak suruh sembahyang, itu kena sembahyang. Dan balik syarak kata kena puasa, kena juga puasa. Dan lainnya balik syarak banyak lain daripada sembahyang dengan puasa. Seperti umrah, mana-mana ada. Hantu Malaysia paling seram. Sebenarnya kita ni orang Islam kena beriman dengan perkara ghaib. Yang tak boleh, siapa tak percaya adanya jin, adanya hantu ni lurah bahasa. Tapi yang betul sebenarnya jin kafir, hantu lah. Kena percaya, tak boleh. Kalau tak percaya, tak percaya dengan perkara ghaib, maka lucut Islam. Aku tak percaya akan perkara ghaib, lucut Islam. Zaman sekarang kena. Ini melibatkan akidah, melibatkan pegangan beriman. Benda tu ada, tapi cuma jangan sampai dia merosakkan fikiran kita. Sikit-sikit takut hantu, takut ini ada gelap sikit ada hantu, sampai tak boleh nak beribadah. Saya pun takut juga. Bukan takut apa, takut mengganggu kita kan. Kita nak buat kebaikan, semua orang takut. Tetapi selagi mana kita tak ganggu dia, jangan takut. Takut kepada Allah. Yang penting kita ada ilmu untuk melawan apa-apa sajalah. Sebab tu orang ngaji pondok, Tok Guru kata kena ada 4 tahapan. Menukang pun dia boleh, mengajar pun dia boleh, berubat pun dia boleh, masak pun dia boleh. Semua dia kena boleh. Kalau kata rumah ni api tak ada kan, apa nak kena buat, kena tukar lampu ke apa ke, kipas ke. Kalau rumah kayu roboh apa nak buat atap sikit kan, kena boleh. Sebab
Sebab dia, bila kita boleh, kita tidak bergantung dengan orang, kita bergantung dengan Allah. Bila dia tak boleh buat, daripada pergantungan dia dengan Allah boleh bertukar pergantungan dia kepada makhluk. Sebab apa? Dia tidak mempelajari. Sebab tu ilmu tu penting. Dia kena ada. Dia boleh lah, dia boleh menukar. Macam baru ni, mereka nak apa, tempat apa, tempat memanah tu kan, dia tak ada arrow punya yang bulat tu, yang tempat nak kita tembak tu. Nak buat kaki tu pakai kayu, so buat sendiri, tak payah beli. Tetapi tak semua perkara kita kena buat, ada juga kita kena beli. Faham? Tak semestinya kita beli tu kita tak boleh buat, boleh buat. Cuma kadang-kadang masa, perlukan apa, masa, kita nak buang masa, maka boleh beli. Maksud saya di sini dia boleh buat. Semayang pun dia boleh jadi imam. Tak semestinya imam ni mesti jadi ustaz tau. Oh, jadi imam ni mesti ustaz. Tak, salah. Jangan. Semua umat Islam, khususnya pada lelaki, boleh jadi imam. Sebab tu program tempoh hari saya tak jadi imam, saya bagi orang lain jadi imam. Lepas orang ni imam, orang ni imam. Supaya apa? Ada suasana. Kalau saya buat, saya je lah dapat. Maksudnya kita subuh berkongsi pada orang lain pun ambil pahala besar. Jadi imam besar pahala, besar daripada makmum. Tapi tanggungan dia tu besar sikit. Tanggungan jadi imam ni, tak semua orang tu kita beri jadi imam. Ada yang pelat, tak boleh jadi imam pelat kan. Ada yang gini-gini tak sesuai jadi imam. Maka sepatutnya lelaki yang sempurna semua boleh jadi imam. Sempurna, tak cacat suara, tak pelat, tak sengok, maka boleh belajarlah sehingga boleh dia jadi imam. Imam ni waliul amri, pemimpin keluarga. Selepas daripada pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat. Pemimpin penduduk kampung, pemimpin negara, mesti kena jadi imam. Waliul amri orang tu, waliul umur. Kalau tak boleh jadi pemimpin negara pun tak apa, jadi pemimpin dalam keluarga. Kan? Pemimpin dalam keluarga tu penting. Bagaimanalah dia tu tak boleh nak memimpin keluarga kan? Habis keluarga rosak tu. Sebab tu nak cari suami untuk kaum-kaum perempuan, sekurang-kurangnya dia boleh lah semayang jemaah. Ini syarat, bagi syarat begitu. Boleh jadi imam tak? Tak boleh jadi imam ramai orang, tak apa, imam dalam keluarga. Boleh semayang tak? Boleh baca Fatihah tak? Cari yang begitu. Tapi sekiranya jodoh kita yang orang yang tak pandai pun tak jadi masalah. Cuma kalau sebaik-baiknya cari imam, cari ketua keluarga, orang yang boleh memimpin kita. Bukan tak boleh orang yang biasa, takut jadi mudarat. Mayang pun tak. Dia dah tak semayang, satu keluarga tak semayang, biasa tak rasa takut. Itu yang kita takutkan. Kita takut pasal apa? Semayang aku tak tegur kan. Semayang aku anak beranak, relax dia tak semayang, relax dia tak puasa. Buat macam benda tu tak ada apa. Padahal dia tak bergaduh pun dalam keluarga dia. Bukan yang itu masalahnya. Masalahnya pendidikan ataupun suasana Islam dalam keluarga tak ada. Pakai suara pendek, relax mak ayah pun relax. Okey nak pergi mana? Nak keluar dating, relax. Semalam mak tengok hang keluar dengan awet ni, hari ni awet lain pula. Mak dia tak ada nak tegur langsung. Mat, jangan keluar dengan anak dara orang. Kalau hang nak hang bagi tahu mak pergi Pinang kan. Tak ada pun mak dia nak cakap begitu, ayah dia cakap begitu. Pasal apa? Tak ada didikan agama dalam keluarga. Jadi masalah. Sebab tu kita kena ada. Sebab tu nak pilih suami, nak pilih isteri pun sama juga. Cumanya kalau lelaki ni ada pendidikan agama, dia bolehlah ambil isteri untuk ajar kan.
Tapi yang masalah ni untuk isteri, perempuan. Lelaki tak ada pendidikan, payah sikit. Boleh isteri ajar lelaki, tapi berat. Pasal lelaki pemimpin. Contoh, saya bagi contoh. Sahabat-sahabat boleh tengok keluarga adik-beradik atau kawan-kawan. Ketika mana suami dia tak boleh nak mendidik, isteri yang mendidik. Ketika mana isteri mengajar suami mengaji ke apa kan, tegur kesalahan suami, asyik suami tak betul, tegur-tegur. Lama-lama suami akan jadi fed up. Sebab tu isteri dia tak boleh memimpin. Perempuan dia tak boleh memimpin. Kalau dia memimpin habis. Sebab dia punya naluri dia, perempuan dia suka berubah-ubah. Hari ni jadi, esok tak jadi. Hari ni cakap lain, esok cakap lain. Itu perempuan. Dia kata tak nak, sebenarnya hati nak, kan? Itu jenis-jenis ulama sebut lah. Maka laki-laki lah, kalau dia kata lah, maka semayang faham yang jemaah. Baca Quran, baca hadis dan sebagainya. Lepas tu nak buat kehidupan seperti orang lain, nak berjalan, nak melancong, tak ada masalah. Contoh Zeli, dia sekarang ni ada kat London. Nak keluar ke London, ada duit pergi. Tapi dia ada urusan kerja kan. Ataupun sahabat-sahabat lain, tak ada masalah. Yang ni nak buat ibadah. Nak datang dalam majlis ilmu, isteri kata apa? Saya demam lah. Lepas tu suami beritahu lah, saya tak dapat pergi, isteri demam. Dah sebelum kahwin isteri demam, dia bergantung dengan siapa? Bukan maksudnya kita tinggalkan tanggungjawab tak kena pada dia. Tak kira lah dia ustaz ke, siapa-siapa kan. Inilah Tok Guru, perjuangan Tok Guru. Isteri demam maksudnya anak demam. Bukan bermaksud kita tinggalkan, tak. Okey, selepas dia pengajian sejam, balik kan. Tengok ada apa, demam sakit kat mana, tengoklah. Melainkan dengan keadaan darurah, kematian, masuk hospital, kemalangan, itu tak apa lah. Benda-benda hak kecil, demam sikit dah, dah tak jadi nak ngaji, tak jadi nak buat aktiviti-aktiviti keagamaan ataupun program dan sebagainya. Ini kena perbetulkan. Tidak, kalau dia buat begitu, sepanjang kehidupan dia tidak akan dapat merasai nikmat yang Allah SWT berikan. Sentiasa ada alasan untuk membuat ibadah. Betul tak? Maknanya dia mementingkan diri sendiri daripada mementingkan dalam perjuangan Rasulullah SAW, ataupun perjuangan Allah yang sebut dalam Quran kan. Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Allah sebut buat kebaikan. Supaya apa? Jangan kamu jadi orang wala in kasartum in azab. Kamu kufur kepada nikmat yang aku beri. Allah bagi nikmat semua ni, kehidupan kita ni. Gunakan sebaik-baik peluang yang kita hidup. Nenek kata anak demam kan. Demam ustaz, tak apa. Tak apalah nak buat macam mana anak demam. Tapi kita ni macam mana? Adakah itu aula daripada anak demam daripada buat pengajian? Pengajian aula, anak demam tak ada apa. Isteri boleh jaga. Cara saya nak ajar sikit Tok Guru saya pun macam tu. Mana-mana hak yang berjuang dalam agama ataupun bekerja, contoh orang bekerja kerajaan, yang menguruskan anak isteri. Walaupun kewajipan itu sebenarnya suami, tetapi isteri membantu. Kalau begitu suami dah umrah, tak boleh keluar mana. Tak boleh nak pergi sembahyang jemaah, tak boleh nak buat kebaikan, tak boleh nak buat kebaikan dengan masyarakat, tak boleh. Anak demam sikit tak boleh buat. Tunggu. Kalau wanita lain, wanita kena ikut arahan suami lah. Kalau suami membenarkan, tak jadi masalah. Kalau suami tidak membenarkan, maka ikutlah perintah suami. Tapi sebagai seorang wanita, bicaralah yang baik-baik pada suami kan. Jangan fikir begitu. Sampai ada orang datang ke saya, dia nak ngaji. Ustaz, nak ngaji.
Semangatlah mengaji. Esoknya saya tak cakap apa-apa. Esoknya datang. Dia kata, Ustaz minta maaf kalau tak datang. Siapa? Saya tanya, bersama apa salah mengaji? Anak saya demam. Itu alasan yang tidak bagus. Anak demam mesti ya, ngaji bukan lama sekejap. Jika dia berbuat begitu selalu, maka dia sampai kehidupan 50 tahun, 60 tahun sampai mati, dia tidak akan dapat memperbaiki diri dia. Sebab tu orang yang nak boleh ilmu, dia kena ada mujahadah. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kan saya sebutkan, orang nak boleh ilmu, pertama dia kena sabar. Yang kedua, dia kena mujahadah. Ini mujahadah ni. Allah akan apa? Akan hantarkan dia jauh dengan agama, dia akan sibuk dengan isteri dia. Allah akan hantar jauh dia dengan agama, dia akan sibuk dengan anak ni. Memang itu tanggungjawab kita, tetapi tanggungjawab kita melaksanakan dalam suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak boleh ilmu kena ada modal lah, kena keluar belanja. Nak ada ilmu, kena ada apa? Sabar. Lepas tu yang terakhir itu kena ada hormat guru. Tak kira lah apa saja perjuangan kita, kalau kita nak buat aktiviti dan sebagainya, ibadah, mesti ada kena ada mujahadah, berpayah-payah. Tak ada alasan ni anak tak sihat, sepanjang hidup dia anak tak sihat, isteri tak sihat. Salah tu. Tak boleh cakap masa bujang tu isteri tak sihat, duduk rumah bujang kan, tak ada masalah. Ada pula isteri tak bagi suami mengaji, ada. Nak buat ibadah, nak adakan program dan sebagainya. Jadi ini adalah alasan-alasan yang mana menjauhkan diri daripada agama. Jaga. Sebab tu orang yang duduk dalam ibadah, dia tahu apa dia nak buat. Ini orang yang ada ilmu. Kita tahu, sebab tu Tok Guru tahu orang ni bila sebut dia bercakap, kita tahu dah dia ni orang ni macam mana. Orang yang mementingkan diri sendiri daripada kebajikan agama. Kena jaga tu. Dan bahawasanya rukun iman, Tuan Azam, Tuan Azam. Habis mengenai tentang undang-undang syarak lah, undang-undang Islam. Ini kita kena ada dalam diri kita, kena perjuangkan. Pergi semayang jemaah buat program, pergi. Esok kita mati tak ada orang nak datang. Tak ada orang nak datang. Cubalah esok mati tak ada orang nak datang. Masjid masa kena ada bermasyarakat. Dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Apa dia? Pertamanya rukun iman, melainkan ada ruksah lah, tak boleh buat ibadah, tak boleh dengan masyarakat, apa, kematian, kemalangan, sungguh-sungguh tak boleh hadir. Tak ada masalah. Ada orang jenis nak malu nak buat baik, buat jahat tak malu pula. Malu lah ustaz nak buat baik. Patut malu nak buat jahat, bukan malu nak buat baik. Saya jahat. Ini orang yang putus asa dengan Allah, sedangkan Allah sentiasa beri peluang kepada kita. Kena ubah. Sebab tu kehidupan kita kena sentiasa tambahkan iman kita, ubahkan diri kita daripada kebaikan. Yang pertama iaitu wajiblah percaya kita dengan Allah. Wajiblah kita percaya akan ketentuan Allah semua. Allah tu wujud tak wujud? Wajib kita percaya kewujudan Allah. Allah tu ada. Kadang-kadang orang sebutlah, Ustaz saya nak belajar Ustaz, tapi tak ada nak bagi kesungguhan nak belajar. Tak dapat lah. Orang pergi main-main, tak ada sungguh-sungguh. Daripada mula dia cakap saya tak main-main Ustaz, saya nak belajar, tapi effort dia nak kesungguhan tak ada. Effort ni maksudnya kehadiran dia, macam effort tu. Beli kitab, mudahkan urusan orang lain, tak ada.
Tetapi sentiasa ada alasan untuk menidakkannya. Ini orang zaman sekarang. Makin jauh dengan agama dengan sebab itu. Sebab tu saya selalu sebut, Allah akan tau sibuk dengan cari duit, sibuk dengan isteri. Allah akan jauhkan agama sibuk dengan anak. Allah akan jauhkan dia tu dengan agama sibuk dengan pangkat. Allah akan jauhkan dia agama sibuk dengan apa? Dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Sehingga mana dia selalu memberi alasan-alasan yang tidak ada apa? Rukhsah yang baik dalam syarak, dalam Islam. Tapi kalau betul-betul apa rukhsah ni pelepasan diri orang ni, betul-betul ada, tak ada masalah. Contoh kematian, kemalangan, betul-betul lah memang tak boleh. Memang lebih penting daripada yang tu lah, tak ada masalah. Contoh program saya ni, alhamdulillah lah banyak yang hadir. Yang tak hadir pun semoga dipermudahkan urusan. Apa yang saya sebut di sini pun bukan sebab apa, untuk tarbiyah, didikan hati. Betul kan? Didikan kita, pemahaman kita. Ataupun pelajar-pelajar saya di luar sana lah. Saya bagi contoh yang banyak. Ada pun saya berjumpa, saya tidak akan cakap benda yang tu. Kalau di depan saya ni, kalau contoh kita berjumpa, saya tidak akan bercakap tentang hukum. Saya tidak akan bercakap tentang apa yang betul, apa yang tak betul. Sebab apa? Saya akan tumpu kepada apa? Silaturahim, hubungan antara kita. Bertanya khabar, kerja kat mana. Tetapi dalam platform kuliah, saya akan sebutkan dengan salah sangka lah, bersangka baik. Itu adalah adab dalam berbicara. Takkan jumpa orang hang tahu dah ni gini tak betul, ni tak betul lah. Akhirnya tak ada silaturahim. Bila kita berjumpa depan, iaitu menghubungkan silaturahim. Itu lebih penting daripada perkara yang hukum. Kerana apa? Kerana jangan kita putuskan silaturahim dengan sebab hukum. Jangan. Hukum kita tahulah, hukum yang haram tak haram, tapi ada cara-cara, adab dalam menyampaikan. Oh, haram hal ni, jahat. Boleh takkan cakap begitu lah depan-depan. Tetapi dalam platform dalam dakwah, kuliah, boleh cakap. Kalau sahabat-sahabat tak percaya, cuba cari ustaz yang betul-betul garang dalam mengajar. Haram je dah semua kan. Pergi jumpa dia, dia tak cakap. Dia hanya dalam platform dalam mengajar. Pasal apa? Dalam mengajar kena ada didikan hati, memperbuatkan apa yang sepatutnya ulama ajar. Pertamanya percaya akan Allah. Kena percaya akan Allah. Yang kedua, wajiblah percaya kita dengan segala malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah. Yakni di sini dengan maksud perkara gaib. Macam Jadi sebut tadi, hantu kan. Hantu tu adalah perkara gaib. Jin, malaikat. Jin ni termasuk jenis-jenis iblis, syaitan kan. Malaikat kena percaya. Adanya neraka ni orang panggil perkara gaib. Adanya syurga, wajib kita percaya. Ada apa lagi? Macam-macam lagi. Maka wajib kita percaya di atas, iaitu beriman dengan perkara-perkara gaib. Ketiga, wajib percaya kitab. Wajib percaya kita dengan segala kitab-kitab. Seperti apa? Quran, apa kitab Taurat, Zabur, kitab Injil. Macam Nabi Isa kan. Nabi Isa tu Nabi. Nabi pesuruh Allah juga. Wajib juga kita beriman. Jesus. Jangan kata Jesus kan. Sebenarnya Nabi Isa membawakan agama Islam. Dia pun tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. Ini golongan Nasrani kan. Kristian, selalu Kristian percaya kepada, dia kata Nabi Isa ni Tuhan. Sebenarnya tak betul. Kita boleh tengok Bible. Nabi Isa ni
Dia tak pernah mengatakan diri dia Tuhan. Bahkan dalam Bible menyuruh kita pakai tudung. Boleh tengok syarahan daripada apa, Zakir Naik. Zakir Naik. Boleh tengok Zakir Naik. Cuma Zakir Naik ni bukan bidar dalam usuluddin. Dia hanya mengkaji. Dalam bidang tauhid dia bukan. Dia bukan bidang dia. Sebab tu dia tidak ke arah tu kan. Dia ke arah mengislam ke orang, mengkaji Bible, Zabur, mengkaji kitab India tu apa nama. Ya Ustaz, saya pun dengar ceramah Ustaz Zakir Naik. Boleh dengar, selalu dengar. Dia akan cerita. Macam saya bukan bidang mengkaji kitab-kitab lah, saya bukan. Cuma saya boleh sebutkan dalam Bible pun ada menyuruhkan perempuan-perempuan atau kaum muslimat memakai menutup aurat. Alhamdulillah, jadi pun dia masih belajar. Kita doakan jadi semoga dia memeluk Islam lah. Tetapi jangan paksa dia. Dia mesti ada kerelaan hati. Biarlah Allah jentik hati jeli. Sebab saya pernah masuk dalam room dia. Bila nak masuk Islam, lama-lama cemas dia. Tapi saya tak ikut. Apa nak jadi ni gini-gini. Orang iktiraf. Sepatutnya tunjuk contoh yang baik. Assalam bang, asal orang mana? Muka macam member saya. Member awak orang mana? Semoga jadi disuruh hidayah, diberi hidayah kan. Diberikan hidayah, petunjuk. Hidayah ni masuk petunjuk. Orang Kedah. Member abang orang mana? Member abang umur berapa? Yang sama macam saya tu. Umur dia berapa? Kedah juga 32. Dia tua daripada saya lah. Saya 23. Itu yang kedua, percaya pada gaib. Waalaikumsalam, Gester. Ketiganya, rukun iman tu wajib percaya kepada kitab. Yang tadi saya sebut kan, Zabur, Quran, Injil kan. Taurat kan. Dan yang keempat, wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya Allah. Anbiya ni maksudnya apa? Nabi-nabi. Percaya, wajib kita percaya kepada Nabi kan, Rasulullah. Sebab tu wajib kita beriman dengan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku naik saksi juga apa? Muhammad itu Rasul. Wajib juga kita beriman kepada Rasulullah SAW untuk melengkapkan iman kita. Itu percaya dengan Nabi Nabi Jesus kan. Jesus. Orang sana panggil Jesus. Kita panggil Nabi Isa. Nabi wajib juga percaya dia tu adalah Nabi. Memang utusan daripada Allah. Esok satu hari Isa dia akan turun daripada langit. Nabi Isa. Nabi Isa ni lah akan bunuh Dajjal. Dia akan datang waktu tengah hari. Kemudian di situ ada Imam Mahdi. Imam Mahdi kata, wahai Nabi Isa, jadilah imam. Kemudian Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi menjadi imam. Selepas ada sembahyang asar tu, Nabi Isa akan pecahkan segala gereja-gereja tu, salib tu. Dia nak menunjukkan bahawa ini bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Aku adalah pesuruh Allah. Sebab apa? Satu hari mereka ni salah faham bahawasanya aku ni Tuhan. Ada yang menganggap Maryam itu mak kepada Tuhan.
Sebab apa Maryam tu dia menganggap emak kepada Tuhan? Kerana Maryam tu tiba-tiba mengandung. Mengandung yang tak ada apa? Tak ada bapa. Mustahil bagi kita, macam mana dia boleh mengandung kan tak ada bapa? Balik adat kita mesti ada orang yang berjima' dengan dia. Bersamalah maksud dia. Tapi ini bukan sebab bersama, bukan sebab berjima', tetapi Allah masukkan janin iaitu Nabi Isa ke dalam perut Maryam. Sebab itulah satu ketika lepas pada Isa tu beranak, datanglah puak-puak musyrikin di Mekah. Dia nak apa? Nak menghinakan Maryam. Maryam masa tu dukung Nabi Isa, dia dukung Nabi Isa. Ni anak siapa ni? Anak zina mana ni? Kau ni macam-macam orang hina ni. Kemudian Nabi Isa pun tiba-tiba budak lagi baru lahir bercakap, aku adalah utusan Allah. Ini Maryam ibu aku ini tidak pernah berzina dengan siapa-siapa. Budak kecil boleh cakap. Mukjizat yang paling mukjizat. Sebab tu orang menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Masa kecil dia boleh cakap lah, masa baby. Weh tu bercakap lah. Pasal ketika mana Nabi Isa masa kecil bercakap tu sebab nak membela Maryam. Kerana Maryam dituduh, dihina, dihendik, kata kamu ni berzina ni. Maka ketika itulah Nabi Isa bersuara, wahai puak-puak musyrikin, aku adalah anak kepada Maryam, dan ini adalah daripada Allah. Allah yang menghantarkan aku ke dalam perut Maryam, ibu aku ini. Maryam ini tidak pernah berzina dengan siapa-siapa. Maryam terkejut puak-puak musyrikin. Budak kecil boleh cakap. Tak ada lagi orang yang beranak tiba-tiba boleh cakap. Teruslah menganggap bahawasanya Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Sampai sekarang. Sedangkan Nabi Isa ni bukan Tuhan. Itu yang mereka kata apa? Yesus Nabi Isa bukan Tuhan. Habis. Aku satu nak habis. Kelima iaitu wajib percaya kita kepada hari kiamat kemudian daripada dan barang yang bergantung dengan dia iaitu hari kiamat. Assalamualaikum tadi. Hari kiamat, wajib kita percaya pada hari kiamat. Keenam, wajiblah percaya kita dengan untuk baik dengan untuk jahat, iaitu qada dan qadar. Baiknya pun datang daripada Allah, yang tak baik pun datang daripada Allah. Dia mencuri, dia minum arak tu siapa yang bagi? Allah. Pasal apa dia pilih? Itu semua daripada Allah juga. Kemudian bermulalah untung baik, iaitu iman dan taat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung kat situ esok malam. Kemudian esok pagi kita akan mulakan multibias seperti biasa, pukul 9.30 sampai pukul 12, sejam setengah. Program multibias. Sebelum ni cuti pasal saya nak buat persediaan program. Buat cuti sekejap kan. Persediaan makanan, persediaan tempat-tempat untuk pondok-pondok ni, pondok ni. Sorry, diamond saya nak bagi hadiah, tak apa, tak ada masalah. Sama-sama Abang Syuk. Masuk live saya, jangan risau tentang diamond. Tetapi kalau nak memberi, saya alu-alukan, kerana saya memerlukan. Memerlukan untuk apa? Untuk pembinaan. Kalau ada orang kata lebih baik bagi duit, baik ini, tak ada masalah. Sebab saya berada di Bigo mengambil manfaat itu. Saya di luar mengambil manfaat di luar. Sekarang
Sekarang ni saya dah install TikTok. Alhamdulillah. TikTok saya dah pecah-pecah. Baru tak sampai sebulan ataupun sebulan lah macam tu, saya pun tak ingat. Dah dapat, dah ada view, follower 1000 dah. Tapi saya nak mencari dana di sana juga. Di sana juga untuk cari hantar post-post. Saya try buat live, tapi tak tunjuk muka lah. Sebab host Facebook dia tak boleh tunjuk muka kat sana. Buat live. Itu pun ada orang bagi hadiah. Ada 1.7 USD. Kali 4 lebih kurang adalah RM4 lebih. Kejap tak sampai berapa minit. Itu pun ada orang bagi. Saya tak exchange je lah. Saya nak try kat sana. Lepas tu saya nak cuba di media YouTube kan, dan semualah. Tapi saya tak mampu nak buat semua. Mungkin saya akan suruh AJK yang pandai, yang boleh bantu saya kan. Mungkin YouTube kan, saya nak bincang siapa yang boleh buat konten di YouTube, masuk buat rakaman, rakam saya punya pengajian ataupun masuk dalam tu. Saya tak boleh nak buat semua, saya tak mampu. Saya perlukan jemaah yang membantu untuk teruskan perjuangan apa, untuk mencari dana, untuk menampakkan kepada orang lain bahawasanya kita ni ada buat pembinaan madrasah kan? Supaya kita bantu orang untuk beramal. Kadang-kadang orang nak beramal, orang nak memberi, dia tak tahu kat mana. Dia takut menipu kan, scam. Kadang-kadang orang ada scam. Duit aku bagi ni betul ke? Pergi kepada pembinaan, duit aku bagi ni betul ke? Salah ke? Salah satu saya buat program ni begitu. Tengoklah inilah hasil ni. Tengok dengan mata kita, betul tak betul ni Al-Fakir. Ataupun di mana-mana saja orang yang mencari dana. Kalau bawah NGO boleh juga, cuma NGO ni dia ambil 30%. Kita bagi hadiah RM100, dia ambil RM30 untuk pengurusan. Kalau direct kepada madrasah, dia tak apa. Direct. Satu yang datang program saya, ada orang buat kerja kan. Dia tanya dia, kita bagi gaji hari kat dia, orang Indonesia. Sehari 100 je. Banyak ni. Tapi dia kerja panas-panas kan. Dia plaster, dia buat semen, dia buat apa, dia bancur. Dah siap dah. Sambil-sambil kita buat program, dia orang buat kerja. Oh, macam ni kan. Sahabat-sahabat boleh melihat sendiri keadaan kampung, tenangnya, sejuknya di kampung madrasah saya. Itu tujuan dia, salah satu. Banyaklah. Maksudnya kita masuk, bukan kita buat event ataupun buat program ni hanya untuk bersuka-suka. Tidak. Orang panggil didikan hati, supaya kita dapat didikan hati yang baru, perkara yang baru, yang tak pernah kita nampak, yang pernah kita nampak. Seronok, dalam seronok tu ada input. Seronok kita bermain memanah, seronok kita bersembang-sembang, seronok kita buat apa, aktiviti apa, membetulkan energi. Seronok kita buat aktiviti BBQ kan. Seronok kan itu BBQ. Sembang ni kerja mana buat apa, berkongsi. Lepas tu tidur macam mana, bangkit pagi, pukul 5 pagi. Itu pun sorang-sorang saya kerja. Ada yang saya kerja. Dia bangun-bangun, terus macam tu, macam nak bersilat. Ada. Oh Ustaz, terima kasih Ustaz kejut saya. Mustaqim, asyik tidur. Saya kejut semua. Ustaz Faiz saya kejut, Abang Somad saya kejut, sorang saya kejut. Ada yang saya kejut tidur balik. Ya, boleh tahan betul. Sebab kita dah planning untuk buat. Saya tidur sejam lebih. Memang keletihan lah. Pada hari Ahad tu habis dah ke puncak lah. Kita habis program lebih kurang sampai asar.
Lepas tu kita bersurai. Ada yang tak bersurai, ada tak lanjut lagi. Lepas ajak saya tengok wayang. Cerita apa? Saya tak ingat cerita apa. Saya tolak lah, saya tak pergi tengok wayang. Tak pergi. Lepas tu orang ni pula ajak. Kata tak pergi. Orang ni sampai 5 orang nak ajak. Lepas tu isteri saya pula datang. Jom lah bang. Saya pun tolak. Datang seorang lagi. Jom lah ustaz ni. Okey lah. Tapi confirm saya tidur. Saya pun ambil saya punya sweater, pakai mask, takut orang kenal. Nak jaga juga. Malam-malam lewat-lewat. Malam pakai skop mata. Malam-malam pakai hari tutup dengan apa? Dalam pergi masuk dalam. Masuk. Start dia cerita, terus tidur. Sedang-sedang orang kejut, habis dah. Letih. Tapi alhamdulillah dapat saya rehat dalam wayang. Dalam pawagam gelap tidur. Tidur dengan pakai skop. Abang Syarul ada masa tu. Abang Syarul ada, dia pun tengok. Abang Syarul, Abang Samad. Siapa lagi yang tengok wayang? Cerita apa Abang Syarul? Tajuk itu semalam kita tengok. Saya tak tengok saya tidur. Top Gun. Nanti kita cari kat YouTube. Kita tengok. Saya tak sempat nak tengok. Saya tengok kat YouTube lah. Itu ada ni. Carilah buat mana. Nak raih, sebenarnya saya nak raih sahabat-sahabat. Sebab tu saya pergi juga. Akhirnya saya dah tolak banyak kali dah. Tapi akhirnya nak menggembirakan hati sahabat-sahabat, tengok wayang tak ada masalah. Cuma saya je tak. Bertahun-tahun dah saya nak pergi. Saya pergi 6 tahun lepas pada berkahwin, lepas nikah tu saya bawa. Saya tak tahu nak bawa isteri saya pergi mana. Mungkin tak tidur kot. Tapi kebetulan saya tidur tu sebab saya letih. Tidur sejam. Siang pula dia orang tidur, saya tak tidur. Siang. Kita nak uruskan program bini. Nak sediakan mic, nak sediakan tempat semayang. Tapi alhamdulillah semua membantu. Yang datang, yang hadir membantu. Terima kasih lah. Kita dapat bangun malam, bangun semayang pagi, pukul 5 pagi bangun kita lah. Cuma lewat sikit lah. Sebab kita nak tunjuk semua tu kan. Kita nak mandi. Dalam keadaan hujan tu. Masya Allah. Berkat. Hujan renyah-renyah. Abang Syarul kan? Betul tak? Dekat sebelah ni hujan juga. Hujan. Renyah-renyah. Kita buat solat hajat. Kita buat solat apa? Taubat, tahajud dan witir. 4. Alhamdulillah Ustaz Nizhan witir. Saya bantu Ustaz Nizhan. Alhamdulillah. Itu maknanya berjaya lah objektif kita tu. Semuanya kita tak buat solat sunat tasbih. Kerana solat sunat tasbih ini masa dia tinggi. Memori tak boleh betulkan sama-sama. Apa salah ni? Abang Syarul kan? Dia kata Ustaz, kita lajak apa boleh ni Ustaz? Rasa best lah. Nak tambah lagi tu Abang Syarul. Lepas tu Mustaqil tu, Ustaz kata lebih kurang tu Mustaqil lah kata, Ustaz kita tambah. Geng-geng muslimat pun tu tambah. Cukup lah. InsyaAllah ke depan nak pergi satu. Saya nak pastikan sahabat-sahabat datang yang kali kedua ni bangunan 3 tingkat naik.
di sebelah tanah saya tu dia keras sikit. Saya dah buat pagar dah, tapi tak tahu tembus juga tu, tak tahu sebab apa. Kuat sangat mesin tu. Saya dah pagar lah. Dia masuk. Tapi memang keliling tu, keliling madrasah saya tu dia itulah kali pertama ada orang yang sepanjang 6 tahun 5 tahun saya kat situ buat program. Terima kasih ni orang yang keluar masuk tak pernah lagi lah ada yang walaupun orang yang sakit tak pernah lagi ada orang yang masuk sini. Mungkin saya kena cek kan. Mungkin saya kurang beramal tu. Itu kekurangan daripada saya lah. Ramai juga orang yang sakit datang. Tapi malam tu, tapi tak ada masalah pun. Alhamdulillah semua selesai dengan baik. Tempat dia keras sikit belah hutan kan tu. Belah sana lah. Alhamdulillah. Baik. Hantar terima kasih. Terima kasih ni. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatana khashirin wa ruku'ana mutawarin wa a'malana a'malan salihin wa niyatana niyatan mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal musta'firin wa hayatana hayatan ulama wa mautana tan syuhada. Allahumma inna nas'aluka iman da'im wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka yaqinan salihan. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahir mu'afi, bismillahir ladzi la yadurru 'asmun syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Allahumma a'inna bil iman wa 'amitna bil iman wa syurna bil iman wa dukhilna jannata. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Terima kasih Abang Syuk atas pemberian. InsyaAllah pahala ni kita sedekahkan kepada arwah yang baru meninggal keluarga Abang Syuk. Semoga-moga beliau bersama-sama orang-orang yang beriman dijauhkan azab dalam kubur, dijauhkan azab api neraka, dipermudahkan segala urusan alam kubur, dipermudahkan urusan untuk diangkat kepada langit. Kita sedekahkan ayat kitab berarwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama masuk.
Terima kasih Abang Syuk. Terima kasih Abang Acik. Terima kasih Abang Jejaka. Terima kasih Tuan Azam. Terima kasih Mat. Terima kasih Mama Afi. Terima kasih Abang Samad. Abang Samad handsome. Steady lah. Abang Syarul. Terima kasih Abang Syarul. On, thank you. Jadi, sama-sama. Share-share. Sama juga. Terima kasih Pertaubat. Terima kasih Abang Sulong. Terima kasih Cik Bunga. Terima kasih jadi. Hati-hati balik ke Malaysia. Tony, thank you. Abang Izhar, terima kasih. Haikal, terima kasih. Jadi siapa-siapa yang tak ada family boleh masuk family Pondok Al-Fakir. Alhamdulillah, Pondok Al-Fakir diberi kepercayaan oleh Bidu. Alhamdulillah. Fatimah Razali, terima kasih. Masuk Pondok Al-Fakir. Pain Jadu Zul masuk. Ismail, Nur Alia, Sofian masuk Pondok Al-Fakir. Senang je, tekan BP saya, kepala saya ni. Tekan ni, dia akan keluar macam ni. Bila keluar macam ni, tekan ni Pondok Al-Fakir. Tekan Pondok Al-Fakir, dia keluar macam ni. Tadi sertai lah. Tekan ni, sertai kat bawah juga sini. Ada masalah InsyaAllah poin tu kita salurkan kepada okey. Sudah minit Besok kita jumpa jam 9.30. Aktiviti multi gas.